Okay, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya Azwani daripada UCCC UPM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri di segmen Dapur Putra. Apa khabar? Saya harap rakan-rakan di luar sana semuanya sehat. Yalah, maklumlah lepas raya kan semuanya menyambut Hari Raya dengan yang bersederhana sebab yalah wabak COVID-19 kan. Kita pun tak tahu sampai bila COVID ini akan berakhir. Tetapi apa yang penting kita kena patuhi segala SOP lah yang dah ditetapkan. Okey. Hari ini siri yang ketiga kita bersama panel kita yang pertama iaitu Prof. Dr. Syahrim Abdul Karim. Beliau merupakan pensyarah daripada Jabatan Pengurusan dan Ikhmat Makanan daripada Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Prof, apa khabar? Selamat Hari Raya, Prof. Khabar baik Azwani, apa khabar sama Hari Raya Aidilfitri? Maaf zahir batin. Alhamdulillah sihat seadanya. Okey, panel kita yang kedua iaitu Dr. Siti Raihana Syafiee. Beliau merupakan pensyarah daripada Jabatan Pemakanan dan Dietetik daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Apa khabar, Doktor? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Puan Azwani, Prof. Syahrim. Thank you. Selamat Hari Raya Dr. Siti. Okay, raya ni macam mana? Raya kuih buat? Kuih tu biasalah kan, tapi raya ni raya yang paling best. Very quiet. Raya paling apa? Paling best? Yang paling best. I like this raya. This my raya, you know. People raya biasa kita yang raya yang lepas-lepas ni dalam kehidupan kita ni raya yang sangat busy kan. Tapi raya ni penuh dengan quietness and serenity, tak sesibuk, jalan pun tak jam. Itu yang paling betul. Kita pun berehat-rehat lah di rumah. Sambil menonton TV, rancangan macam ada tu kat TV3 tu. Okay. Baiklah, hari ni Prof kita akan buat satu demo tentang jus minuman herba. Kan? Jus minuman ni boleh dikatakan merupakan minuman detox lah. Sebabnya masa raya pertama itu kita dah makan macam-macam. Macam lemang, rendang, ketupat, bagai apa semua kan. Sebab masa yang seronoknya PKP ni, semua orang pandai masak sendiri kat rumah. Kalau tak, betul, saya setuju. Kalau tidak semua kalau dekat kampung, order kan. Kalau kat kampung mesti suruh mak buatnya, wan ke kan. Tapi bila dah berkeadaan macam ni, so sendiri masing-masing semua pandai lah. Maksudnya boleh buat dah sendiri kan. Sendiri bikin. Ya? Sendiri bikin. Sendiri bikin. Okey. Mungkin Prof boleh beritahu apa bahan-bahan yang digunakan dan cara-cara lah macam mana nak buat jus minuman herba ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Azwani. Petang ni saya akan kongsikan resepi yang sangat istimewa. Resepi ni memang saya telah buat, especially resepi kita pertama adalah teh serai dan pandan. And saya rasakan orang Malaysia kita jarang buat teh ni. Tapi saya dah buat teh ni kan more than 20 years. Lama. Lama dah, memang lama. Tapi bila saya pergi ke Thailand, saya try to improvise, make it better. Orang Thailand pun memang minum teh ni. And serai ni adalah anti-cancer ya. And a lot of properties in there. Kita buat serai ni bukan saja untuk kita makan. Kita biasa kita masak apa? Masak rendang lah, masak lemak lah, serai kan. Tapi boleh buat jus minuman. So bahan dia, saya ada 2 bahan aja untuk yang pertama tu. Minuman pertama saya adalah
jus apa tu? Teh serai. Teh serai ni saya ada sebatang serai dan juga daun pandan yang telah saya potong-potongkan. Ya, daun pandan ni. Daun pandan ni bukan sekadar nak buat kuih ya, nak buat lauk. Actually daun pandan ni kan sangat unik because dia boleh memberikan warna, memberikan rasa, mempunyai a lot of nutrisi. Nanti Dr. Siti akan elaborate on that one. And also daun pandan ni sangat unik because dia boleh bukan saja boleh buat manisan, tapi boleh masak lauk. Kita masak kari tu daun pandan. Kita goreng ayam pandan kan. Jus dia tu boleh buat kuih, boleh buat sirap, pelbagai guna you know. Daun pandan ni sangat unik, kita boleh sama level dia macam dengan vanilla tu. Vanilla tu tak vanilla. Kita di Malaysia cuma pakai vanilla essence dalam botol kan, tapi vanilla yang betul-betul tu yang bunga dia yang kering tu. You know satu vanilla tu kan, satu tu berapa tahu tak? Satu tu RM20 dalam lebih kurang €5. Satu mahal kat Malaysia susah dah dapat. Kalau negeri ada tapi susah lah ya, dekat Malaysia memang tak ada lah stok dia. Jarang. Dia imported dari Madagascar vanilla tu, vanilla yang original. Tapi vanilla yang ada dalam botol tu kan is synthetic. Is synthetic, is not original. And kalau ada punya original dia kata it's like original extract from vanilla. That one sangat-sangat mahal. Satu botol tu mau dalam maybe 50 sampai RM100. Kalau setakat RM10, RM12 tu semua sintetik yang saya tak pakai. Saya pakai semua yang original, yang natural. But anyway, so also saya akan start air ni, saya akan boil the water, ya. Kalau boleh di rumah tu kalau boleh pakai air yang disuling lah, air apa tu, air tapisan tu kan. Air tapis ya. Sekarang ni semua rumah dah ada penapis air. Ya, macam kuih. Jadi untuk tidak membazir, saya menggunakan semua bahagian serai ni. Saya pun ujung ni pun saya pakai. Kalau ada daun dia pun saya tahu daun dia sedikit juga. Okay? Jadi saya masukkan dalam ni dan saya masukkan pandan tu. Itu saja. And also kan kita boleh buat pelbagai-bagai versi. Nanti saya akan share lagi in the next future classes or kita punya program ni. Lepas tu saya akan gunakan gula batu yang perang dari gula tebu. Also kita pakai ini gula batu dia. Gula batu. Mengapa saya pakai gula batu? Sebab gula batu ni dia kurang manis. Dia in the original form And also gula batu ni dia ada juga warna putih. Ini warna putih punya. Nampak macam crystallized, right? Nampak. Nampak kan? Nah, nampak. Like crystallized tu, yang tu warna putih. And also kadang-kadang saya pakai gula Melaka. Gula Melaka yang original. Also you can use palm sugar. So you know pelbagai-bagai. Jadi kalau kita pakai, katalah kita pakai yang ni kan, kita pakai ni, dia justru tak akan menjadi warna macam teh. Tetapi kita boleh juga addkan, nanti saya cakap nak add apa ya. So sambil kita cakap tu saya akan masukkan gula batu ni, masukkan seketul. Because saya buat pun tak banyak, so I put 1 rock sugar yang perang ni. Anggaran berapa Prof? Kalau anggaran? Let's say saya buat tu dalam 2 liter. 2 liter. Anggaran dia kan, setakat saya buat tu saya tak buat tak manis. Saya buat agak-agak manis-manis buah. Kan nanti kalau kita buat manis kan potong kaki pula. Betul tak? Kita tak nak tu. Right. So saya biarkan dia boil slowly. Dia kan bila dia dah boil saja, stop. Because kalau boil lama-lama, dia akan memusnahkan dia punya chemical properties of the pandan, of the daun serai tu kan. Maksudnya berapa minit tu? Maksudnya bila boil tu tunggu berapa? Dalam let's say the most also 15 minutes. Tengoklah yang ni saya period ni kecil saja. So sekejap je. Like 5 minutes dah boil dah. Right? So jangan boil lama-lama. Tapi kalau period besar, kalau buat macam 10 liter tu kan, of course dia lama, right? Lepas tu yang ni kalau kita dah boil tu nanti kita akan boleh tapis dan kita boleh taruh dalam fridge. And kita boleh drink boleh minum panas, suam ataupun sejuk. And minuman ni sangat menyegarkan. And it's natural. Tapi saya rasa kalau tak nak over sugar tu pun boleh lagi bagus. Jadi tak adalah manis kan.
Tapi saya rasa saya suka manis sedikit, bukannya manis amat sangat lah. Anyway, so that's that. Lepas tu kalau saya nakkan macam jadi dia warna teh, ni warna dia macam light green tau, because daun pandan tu akan turun Daun warna pandan. dia. Tapi saya akan letak sedikit my loose tea ni, jadi dia warna nanti jadi keperangan lah kan warna teh tu. Saya tak terlalu banyak, tak sikit aja. Because you know, teh ni tak perlu banyak, sedikit saja dah. Cuma dah dapatkan warna saja. That's it. So you can boleh pakai teh hijau, you know, whatever loose tea that you have. This is what I have. So saya taruh ni. And as one ni, you tahu tak, sekarang ni kan saya dah bau pandan tu. Sangat sedap. And pandan kan bila kita boil di rumah, dia akan, dah rumah kita akan berbau pandan. Sangat wangi. Tak payah pakai aromaterapi yang sintetik tu. This is natural aromaterapi. Yeah. So okay, while that is boiling, saya akan membuat resipi kedua. Resipi kedua saya sangat simple. And saya nak ceritakan pasal daun aloe vera. Daun aloe vera ataupun lidah buaya kan. So lidah buaya saya ni kan, tengok sangat besar. Saya nak ceritakan pasal lidah buaya ni. Lidah buaya ni ada banyak-banyak spesies, tapi spesies yang saya ada ni tengok sangat besar kan. And dia berasal dari Mexico or America. Memang saya dapatkannya dari Penang because saya pergi ada cerita lah, kan nak cerita jugalah. Saya pergi Penang and then saya pergi ke tea house ni. Depan tea house tu ada pokok aloe vera. Jadi saya pun bercerita-cerita lah dengan owner tu sampai dia kasih saya anak pokok aloe vera tu dari Penang, tahu tak? Jadi pokok aloe vera ni kan, dia tahan lama. Saya pokok ni dah dalam dekat 10 tahun dah. Jadi dia tahan lama. Then bila you nak petik dia, ada cara dia. Jadi tuan-tuan, adik-adik, you tak boleh potong sini tau. Dia kena tarik pelepah dia tu dari bawah. Pelepah dia kan macam pelepah kelapa tu, kita tarik pelepah kelapa tu, siapa yang biasa tarik pelepah kelapa like that, you kena tarik pelan-pelan. Because kalau you potong tepi dia ni, dia akan berdarah. You know, dia punya juice atau dia punya gel tu akan keluar. So ni tengok ni bersih je tau, bersih saja. Ni telah saya cuci dan saya dah bersihkan dan saya nak tunjukkan. And aloe vera ni kan dia sangat bagus, dia sangat menyejukkan, and Dr. Siti akan elaborate more, dia menyejukkan, and also kan dia akan mencuci you punya stomach, cuci perut, you know, cleansing your stomach, and also good for, you know, untuk for weight reduction, reducing weight is good, yeah. So tapi dia banyak lah, dia of course antioxidant a lot. Okay, kalau kita nak buat dia, tepi dia ada duri kan. So kita gunakan peeler. Kita kena buat peeler. Peeler tu kita buang duri tepi dahulu. So that kita tak adalah, we are not going to be hurt kan bila kita nak buang dia punya kulit tu. Buang, and then kalau boleh dapatkan peeler yang macam ni, yang senang, yang kita pegang macam ni. Kalau peeler yang macam yang nipis tu susah sikit. Macam ni bagus. Jadi you remove the duri yang tepi tu, and then saya buangkan yang bahagian atas ni, because bahagian atas ni tak banyak isi dia kan. Tak banyak isi dia, jadi susah nak peel, sambil bahagian yang besar saja. And benda ni kan, actually aloe vera ni kan dia ada dijual. Some supermarket dulu saya pergi dekat Aeon ataupun dekat Isetan kan, dekat bahagian supermarket ada jual. Tak tahu daripada mana. But anyway, lepas tu kita cuba kita buangkan dia punya tu, kulit dia. Saya buat bahagian atas. Nampak tak? Saya buat bahagian mana ya? Bahagian atas dulu. So saya remove macam ni So mula-mula ni tak berlendir. Jadi kering, senang kita handle dia. Jadi lendir dia keluar. Bila kita tu dia dah keluar. Right? Okay. Macam tu. Jadi kan saya punya peeler ni sangat bagus because you know dia tak terus dia buang semua segalanya. Tak ada yang tinggal. Si bersih, licin, nampak kan? Berkilat. You can see transparent there. Lepas tu saya akan baringkan dia. Oh, tak payah baring, tak apa. Okey, senang nampak kan? And also, bila buat ni saya nak cakap, you need a tray. Satu tray, and also dalam tray tu you letakkan your chopping board. Senang, jadi dia tak messy your table, your working space. Faham So get a tray, baking tray, whatever, and then put
like put a chopping board inside your tray tu. Jadi because ini kalau berbanyak-banyak dia akan very sticky and very slimy kan, because dia punya apa tu lendir-lendir tu. Itulah cara dia. And you know what? Okay, yang ni saya cakap lagi. Kalau di Malaysia kan dia ada jenis kampung tu. Jenis kampung tu kan yang kecil. Betul tak? Wani pernah nampak tak pokok yang kecil-kecil tu? Yang tu betul? Tak boleh guna. Yang tu kan kalau kita pegang dia gatal. You see? That one is not good. Tapi this one memang bagus. You see? Lendir-lendir dia dah keluar dan now it's difficult a bit. Because tapi saya dah biasa kan buat, senang aja. And buku aloe vera ni bagus lah. Very good. Semua natural product kan. And then saya buang ujung. Saya buang ujung dia. Dan sambil tu air serai teh pun dah mendidih. So look, dah bersih dah. Look, senang saja kan. Dah bersih dah. Tapi kan dia ada yang hijau-hijau ni nanti. You nanti boleh remove dia. And then sebelum kita potong dia, kita lalukan air atas dia tu. Kita nak remove dia macam dia punya lendir tu kan. Jadi ini dah siap kan. So I will remove this from my table and then I will get another tray. Okay, mungkin di luar sana baru tonton kami punya live di FB, UCTC dan UPM. So kami harap like dan share banyak-banyak Okay, sekarang Prof tengah demo pasal jus minuman herba. Okay, Azwani, now saya ada yang bersih punya kan, yang ni saya dah siap. Lepas tu saya akan potong dia. Saya akan potong dia cube, you see. Actually, just to share with people out there, tadi saya pegang tu lendir-lendir kan. Actually the lendir tu kan, also this dia punya gel tu, you can do a facial mask. And you know, your face will be like look so clear and it becomes like very sangat macam menarik. What do you call this? Dia macam tegang. Menegangkan kulit you. So you know it's anti-aging as well. Anti-aging. Saya punya teh pun dah mendidih and then that's it, I stop it. Baru 6-7 minit aja. So saya dah potong ni, saya dah potong cube tau. Saya potong small cube. Okay, saya potong small cube ini. You see like that. Kita boleh makan macam tu saja. Normally I will have this in my fridge and then I put dalam botol and then I will put in this glass, yeah. So dia macam jelly ya. Jelly like. Ya. Ni semua benda-benda yang you know di sekeliling rumah kita yang kita boleh gunakan, kita tanam dia dan kita boleh gunakan. And also kan ada juga produk-produk di dalam market tu dijual tau, aloe vera juice ni dijual. Satu botol tu tak berapa ratus sebenarnya. Jadi you know kita boleh buat sendiri. And then now saya nak squeeze-kan orange juice. Saya squeeze orange juice ni guna handless hand. Ya. Prof, ada soalan daripada rakan Facebook, iaitu Puan Asmawati Malik. Dia kata kalau guna brown sugar boleh tak? Boleh. Boleh kan? Boleh Azwani. Brown sugar, you know, rock sugar, gula Melaka. Ni saya dah hand squeeze my juice, you see. Kita masuk macam tu je. Dalam kuantiti yang sepatutnya lah. Mana? Yang tadi brown sugar tadi. Ya. Elok ikut kita manis sendirilah, manis yang kita suka, jangan terlalu manis kan. Ni manis-manis buah sedap. Okay, so saya cakap ni saya dah squeeze my orange juice, my freshly squeezed orange juice. Tu dia. Dah dapat dah, boleh. Jadi kan yang ni kan kalau kita suka, okey dah siap dah. Dah siap dah menu kita. Okay, this is the aloe vera tu. So ni di aloe vera tu. Dah siap. So, orange bercampur dengan aloe vera. And also kalau kita suka kita boleh taruh ice cube, lagi sedap. So you know, look.
Orange juice natural, aloe vera natural. But orange juice a lot of vitamin C, aloe vera lots of antioxidant, you know. So it's very good. And also saya nak sidangkan saya punya teh tu dah siap. Sekejap saya nak actually teh ni Azwani di Thailand kan dia orang buat teh ni macam dah memang macam minuman harian dia orang. Kita je jarang buat. Tapi saya dah buat benda ni berpuluh-puluh tahun dah. So that's my apa tu? Pandan and lemongrass drink. Lemongrass. Pandan and lemongrass, nampak tak teh tu? Tak nampak. Kena letak dekat tu. Tu dia. Nampak air dia tak? Nampak teh dia tak? Nampak teh dia tak? Prof, boleh angkat apa sengit sikit boleh? Tak nampak. Sebab dia pakai cawan ni kan. Letak ke dulang tu boleh tak? Dekat dulang sana. Ke belakang lagi. Sebab tak nampak. Okey. Tapi tak nampak lah teh dia kan. Teh warna teh lah. Nampak cawan je lah. Iyalah. Ni dia, ni yang tadi aloe vera tu. So, you see very simple recipe semuanya Azwani, benda-benda yang ada di rumah yang sangat berkhasiat. Kita tak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Kita cuma perlu menanam pokok aloe vera tu di sekeliling rumah kita dan kita boleh gunakan dia untuk pelbagai guna dari from boleh buat facial mask, boleh buat drink, boleh buat apa tu smoothies, macam-macam. And it's going to be good, very good for our health. So, ada apa soalan ke? Ni Prof, sahabat kita daripada ni nama dia Muhammad Adib bin Muntamami. Dia tanya, ada kesan tak sampingan ke kita guna aloe vera tu? Tak ada. So, kita ambil dalam badan lah. I mean, it depends, from people to people. Ada orang dia ada allergic apa-apa, kita tak tahu lah kan. Tapi for me, okay je. Saya makan, saya minum sehari, saya cawan, in the morning. Okay je untuk aloe vera tu, Kadang-kadang saya campur dengan madu dan lemon untuk aloe vera tu. Prof, satu lagi, buah oren tu boleh ditukar kepada lemon. Boleh tak? Boleh. Kalau kita ada lemon, kita campur dengan madu. Tu dah dapat satu resepi lagi. Madu campurkan dengan aloe vera tu dan campur dengan lemon. So it's very good. Baik. Ya. Okey. Mungkin saya beralih kepada pakar pemakanan kita, iaitu Dr. Siti Raihana Syafiee. Okey, doktor. Saya. Tadi kita dah saksikan demonstrasi daripada Prof Syarim tadi. Okey, bahan-bahan yang digunakan tu seperti serai, daun daun pandan dan aloe vera lah. So mungkin doktor boleh jelaskan dia punya khasiat untuk bahan-bahan yang terkandung tadi. Silakan doktor. Alright, terima kasih Puan Azwani. Seperti yang Prof Syarim dah nyatakan tadi, memang betul aloe vera bagus untuk perut kita, untuk usus kita sebenarnya. Dia boleh mencuci usus kita dan juga dia boleh promote healthy bowel movement, pergerakan dalam usus tu. Jadi memang betul apa yang Prof Syarim cakap. Dan untuk serai, which is lemongrass, pun juga dia mempunyai banyak antioksidan. Kesemua bahan semula jadi yang Prof guna, which is pandan, serai dan juga aloe vera memang tinggi kandungan antioksidan. That's why Prof cakap dia juga mempunyai chemopreventive properties, which is anti-cancer, bagus untuk anti-inflammatory. So memang berkhasiat lah semua bahan yang Prof gunakan tadi. And also orange juice, don't forget the orange juice, vitamin C kan? Yes, high in vitamin C, Prof. Yes. Yeah. Okay, nak tanya dengan doktor lagi. Okay, untuk jus minuman herba ni, adakah dia selamat
untuk kita amalkan. Dan kalau selamat, maksudnya golongan umur berapa yang sesuai untuk nak ambil tu? Okey, untuk minuman yang Prof sediakan ni, memang WHO ataupun World Health Organization ataupun FAO, Food Organization, dia dah menyatakan yang bahan-bahan ni adalah selamat dimakan, which is dia guna terms GRAS, generally safe for consumption lah. So tak ada masalah. Cumanya dinasihatkan untuk orang dewasa lah. Kanak-kanak tu mungkin masih lagi belum adapt dengan herba-herba ni kan. Kalau kita bagi banyak sangat mungkin ada reaksi yang kurang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. So untuk adults tak ada masalah. Kalau je satu hari macam satu cawan, kita tak ada apa-apa efek yang buruk lah, boleh dikatakan. Sebab kajian lepas pun mengatakan memang ianya selamat untuk dimakan. So boleh minum hari-hari lah? Bukan nak kata jangan ambil secara berlebihan. Sebab kadang-kadang untuk yang macam Prof, kita ambil secara semula jadi. Kita dah nampak dah, okay, Prof guna banyak mana dekat dalam minuman. Tetapi macam Prof cakap, dekat luar kita ada makan minuman yang disediakan yang kita mudah untuk beli. Which is orang sekarang ada tertarik dengan minuman herbal, terutamanya golongan tua lah. So bila dia kata okay, minuman herbal ni boleh mengurangkan kencing manis contoh, so orang tertarik nak beli. Tapi kita tak tahu komposisi sebenar di dalam minuman herbal tu. Mungkin dia ada kandungan gula yang tinggi. Macam Prof kita tahu, Prof kata kalau kita ada penyakit apa-apa, kita tak perlu tambah gula tu. Tapi kalau kita sihat dan kita nak manis sedikit dalam minuman, so tak ada masalah. Cumanya orang yang berpenyakit tetapi dia mengambil jalan yang sedia ada di luar sana. So itu adalah satu problem lah kalau kita tak tahu which is selamat atau tidak produk tersebut. Kalau macam tu, mungkin doktor boleh bagi tahu tip untuk mengenal, kita banyak kan produk di luar sana. So nak mengenal jenis minuman herba tu, maksudnya yang sesuai yang di pasaran tu. Maksudnya tip. Okay. Untuk saya, kalau boleh, elakkan mengambil minuman yang sedia ada di pasaran. Bukan kata tak boleh beli, cumanya kalau boleh kita sediakan sendiri. Sebab dekat Malaysia selalunya kita ataupun di luar mana-mana lah dekat satu world globally, kita sebenarnya perlukan clinical trials. So this clinical trial boleh mengambil masa yang lama dan juga kos yang tinggi untuk buat. Kalau satu company nak buat, dia memang akan mengambil kos yang tinggi. So that's why mereka pasarkan dan claim boleh mengurangkan kencing manis dan sebagainya. Cumanya kita tak tahu the effectiveness of this kind of products. Puan Nazwani. Okay, Dr. Siti, boleh saya tambah? Ya, boleh. I always believe processed food, processed juice, minuman terproses, ya. Dia punya kandungan gula yang tinggi, ya. Walaupun dia kata no sugar, whatever, sugar has to be added as a preservative, Jadi kandungan gula sangat tinggi untuk minuman jus-jus di luar sana. So kalau boleh cuba minimize your minuman yang terproses. Kalau elok kita ada jus, kita press our own juice sendiri yang bagus. Beli buah-buahan dan press your own juice at home lagi bagus. Yes. Kalau kedai jus buah, kalau kita nampak depan mata kita dia proses sendiri buah-buah tu, tu tak ada masalah, boleh beli. Tapi itu semua jadi. Dia dah dibotolkan dan dilabelkan, yang tu selalunya memang tinggi kandungan gula. Tu satu lagi minuman herba, dia kait dengan, betul mungkin ada usahawan yang nak buat perniagaan kan. So dia nak bagi tahan lama, so dia akan masukkan bahan macam pengawet, maksudnya chemical.
boleh tak beritahu apa bahan-bahan yang dibenarkan, utamanya yalah untuk dalam produk tersebut tu, supaya kalau disalahgunakan mungkin akan memudaratkan atau membawa kepada kematian, kan? Ha. Jadi, mungkin Boleh tak terangkan sikit lah apa satu bahan-bahan je, dia tu. apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah katakanlah kalau ada apa-apa masalah kesihatan selepas kita mengambil produk tersebut, kita actually boleh buat laporan kepada BPFK, which is Biro Farmaseutical Kebangsaan. So daripada report tersebut, mereka akan ambil tindakan kepada pengeluar produk tersebut. Jadi saya tak pasti sebab saya bukan dalam industri pembuatan. Jadi saya pemprosesan. dan Pemprosesan. apakah pengawet yang selalu digunakan, saya tak pasti. Tapi selalunya gula adalah kandungan utama lah untuk mengawet. Ya, gula of course. Kalau minuman ni tambah gula lah. Dan juga some acid citric whatever kan. And also kan, saya rasa sudah tiba masanya pengguna-pengguna di Malaysia mempunyai lebih banyak knowledge tentang benda-benda yang dia nak beli. You know, jangan dia terpengaruh dengan iklan ataupun cakap-cakap, you know, rakan-rakan whatever. Kita sendiri kena evaluate benda tu dan mengambil mengambil keputusan lah nak beli ke tak, you know, because it will affect our health. At the end of the day, dia akan affect our health well-being tu. Tu sangat penting. Betul? Sangat penting. Sebab tu kita galakkan orang kalau nak beli apa-apa, kita baca label dulu. Kadang-kadang dekat dalam produk yang dibuat, jus-jus buah yang dibuat pun dekat label dia akan tulis kandungan gula dia berapa. So daripada itu kita boleh tahu, okay, this is like added sugar in the drinks as well. Yelah, sepatutnya usahawan tu perlu refer juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kan untuk nak buat sesuatu formulasi satu produk tu. Usahawan also perlu bertanggungjawab, you know, bila dia mengeluarkan sesuatu produk itu, bukan saja memikirkan keuntungan, tetapi kesihatan pelanggan yang sangat penting. Kerana mereka akan bertanggungjawab. Kerana banyak-banyak, you know, usahawan-usahawan yang terpaksa menarik balik produk mereka di pasaran kerana mempunyai elemen-elemen yang beracun yang akan affectkan pelanggan-pelanggan di luar sana. Ya? Ya, because sebab kadang-kadang dia nak claim untuk menurunkan berat badan secara drastik. So ada benda-benda asing yang dimasukkan dalam minuman tersebut. Betul. Yang kita tak tahulah kan. Tidak. Okey, kita ada soalan daripada rakan kita, iaitu Puan Nafisa Awang. Okey, minuman herba tu dia sesuai diminum waktu bila? Bangun tidur, lepas breakfast, malam ke macam mana? Okey, Nafis, Wani, saya kan kalau jus-jus macam ini, especially yang orange juice and aloe vera tu, pagi-pagi sebelum kita makan atau minum apa-apa, minum tu dulu. Jadi you know, dia akan cleanse our stomach, you see. Masa perut kosong lah. Ya, perut kosong. Perut kosong. Betul. Also macam you know, for example, kalau kita tak ada jus pun pagi-pagi tu kita ada buah-buahan, kita makan buah. Jadi you know, it cleanse our stomach and then kita boleh you know, it's good for the stomach lah. Sebelum kita mengambil bahan-bahan yang lain tu, makanan yang lain. Betul. Apa-apa kalau kita nak makan buah-buahan, selalunya kita akan dahulukan buah tu daripada kita makan yang berat tu dulu. So buah kita membantu dalam sistem pencernaan kita kan. Ya, jadi penghadaman kita very fast and then you know we can go to the toilet very easily lah by having all these fruits and juices. Okay, Dr. Rayhana, saya nak tanya lagi, ada soalan ni. Okay, apa yang saya faham macam anak-anak ni susah sangat nak makan sayur-sayuran. Utamanya sayur-sayur hijau. Mungkin carrot yang berwarna tu mungkin dia nak lah. Itu pun kena gayanya. Kena gaya tu masak tu kena dengan dia punya tu. So berapa banyak sayur dan buah-buahan yang sepatutnya kita ambil setiap hari ya. Kepada ni lah kita dewasa, kanak-kanak yang dah boleh makan.
Okay, Puan Azwani, saya nak kongsikan baru-baru ni Institut Kesihatan Umum dia ada mengeluarkan satu data which is National Health Mobility Survey untuk status kesihatan seluruh Malaysia. Dan dekat dalam data tu, dalam kajian tu mengatakan 95% penduduk Malaysia tidak mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran mengikut saranan KKM ataupun WHO, which is 5 serving, 5 sajian dalam masa satu hari. So this is like very sad to hear, right? 95%, which is only 5% of us take. Banyak tu, tinggi. Yeah. So jadi macam mana kita nak buat? Sekarang ni tambah lagi dalam COVID-19 ni, mungkin lagi susah untuk orang mempunyai akses kepada pembelian sayur-sayuran dan buah-buahan kan. So jadinya salah satu cara juicing is the best way because sometimes budak-budak dia suka minum ataupun orang dewasa lah kadang-kadang macam saya ataupun orang lain dia rasa macam to taste bud it is like pahit, macam bitter, tak boleh nak telan. So mungkin daripada juice tu a little bit of sugar, mungkin kanak-kanak yang picky eater ataupun orang dewasa yang tak suka makan sayur, dia boleh terima sebab kita just hero. Kita sip je makanan tersebut. Right? So that is one tips. And also for children, saya dengan anak saya lah sendiri, saya boleh masukkan dekat dalam makanan lain. Contohnya, kita buat nugget kan? Dalam nugget tu, nugget sayur. Carrot ataupun bayam, kita masukkan dalam tu. So at least dia ada something yang dia nutrient from the fruits and vegetable tu. Tapi budak-budak saya rasa dia suka buah-buahan, tak ada masalah. Yalah, begitulah. Sayur. So 5 sajian satu hari untuk melengkapkan recommendation lah, saranan. So ada tambahan tip untuk nak mengambil sayur seharian tu? Okay, untuk mengambil sayur dalam hidangan lah. Dalam satu hidangan. Right, kita boleh pecahkan lah dalam masa satu hari. Okay, breakfast, kita makan 1 biji buah, 1 apple, 1 banana dan 1 sajian dah. Dah dikira sebagai 1 sajian. Tapi mungkin akan ada perbezaan kepada orang yang ada masalah kesihatan lah kan. Mungkin dia tak boleh mungkin ambil separuh ke kan. So dia kena ikut saranan doktor lah. Kalau untuk orang yang kecil manis, ada certain buah macam buah pisang ke, buah mangga dia kena gula. So berbalik kepada apa yang Puan Azwani kata, kita refer balik kepada doktor ataupun pakar dietetik. Sama ada orang tersebut boleh mengambil buah-buahan yang tinggi kandungan gula ataupun tidak. Ya, Puan Azwani? Tak, dia macam tak sekejap saya tengok. Tu yang saya tengok aja. Okey, rasa ini soalan luar daripada ni, tapi dia berkaitan dengan wabak sekarang ni. Ada yang mengatakan minuman herba dia boleh menaikkan imun ataupun kita punya imun dengan minum jus herba. Betul ke? Dia boleh meningkatkan immunity dan dia boleh boost our overall health lah. Memang betul. Because dia ada kandungan antioksidan which is kita ada vitamin C, vitamin E, fiber and all ada minerals yang memang bagus untuk boost kita punya immune system. Betul tu. So yang macam Prof buat ni boleh bantu? Boleh bantu. Sedikit sebanyak lah. Kalau bukan semua pun, dia boleh meningkatkan immunity kita. Tapi Dr. Siti, betul tak kalau saya katakan kita ni kena mengambil banyak makanan-makanan yang natural kan, sayur, buah-buahan, it will help our immune system, betul tak? Right? Jadi pengambilan yang banyak sayur buah-buahan ni tak adalah memudaratkan, dia will help us, right? Yalah, betul. Tapi sekarang masalahnya kita sekarang memang trend tak makan sayur. Tapi bagus tu macam Prof, dia tanam, bila dia tanam, dia dapat
dapat hasil daripada tanaman tu. Sekarang ni saya rasa ramai yang suka pokok-pokok. So maybe boleh tanam. Serai senang sangat tumbuh kan Prof kan? Ya betul. Saya kat depan rumah saya ada sekarang ni I focus on herbal. Okay, saya ada of course dari limau purut, saya ada mint, saya ada daun kesum, saya ada coriander, saya ada daun pandan, saya ada daun basil. So dekat 10 jenis saya ada, you know. So apa saya nak masak semua saya petik sahaja daripada rumah. Daun kaduk pun ada. You know. Daun ni semua daun yang sangat-sangat highly in antioxidant. Betul tak doktor? Sangat kira macam untung lah Prof ada tanaman-tanaman ni pada waktu ni sebab kita boleh gunakan, maksimiskan dia punya penggunaan daripada tanaman. Dan because kan saya berfikiran kalau kita nak beli kan macam you buy one pack from from the supermarket whatever, you pakai sikit lepas tu dia dah kering, dia dah rosak dalam fridge. So itu adalah pembaziran kan. Satu lagi kan saya nak berkongsi. Saya juga buat kompos sendiri di rumah tau, because bila saya potong bawang, potong sayur, kulit-kulit buah-buahan apa semua tu kan, saya ada satu container di belakang rumah dan saya buat lubang di bawah dia, jadi air dia tak terkumpul. Kompos. Jadi saya taruh semua yang berlebihan kulit-kulit apa semua tu kan, daun bawang, kulit bawang apa semua tu saya tutup, and then in a few months dia jadi baja organik untuk saya punya herbal. So bagus. Semua nak beli baja organik pun sangat mahal kan. Buat sendiri di rumah. Rasa isi rumah dia ada yang dah buat. Mungkin dia ada ilmu tu, dia ada buat dah. Dan kita kat UPM pun ramai rasanya yang dah dia tahu pasal nak buat kompos organik tu kan. Daripada lebihan-lebihan makanan, kulit-kulit, buah-buahan ataupun sayuran lah kan. Ya. Streaming tu banyak, kalau kita potong-potong tu banyak dia punya akar lah, batang dia yang keras-keras tu kan. Jadi kita boleh buat baja kompos tu. Sangat bagus. Saya sokong. Prof. Ya. Prof, ada soalan daripada rakan kita, Khairul Azmi Zaabar. Dia tanya mana lagi power dari segi kandungan nutrisi dan rasa, serai kampung atau serai peha ayam? Serai kampung lah kan lagi sedap. Serai ayam tu dia sangat besar kan. Tapi kan? Dia serai lah memang serai tu memang wangi. So it doesn't matter. Serai akan jadi rasa serai. Tapi of course serai kampung tu rasa dia memang kuat. And also ada serai wangi tau. Serai wangi tu pula saya gunakan untuk buat kuih bakar Melaka saya buat. Saya tahu serai wangi. And now Prof, baru saya tahu kenapa spa semua dia letak serai, bau serai dan lepas dia hidangkan air teh serai. Aromaterapi kan. Aromaterapi. And also bau serai tu kan sangat will give a lot of relaxation to you, to your mind and body. Bila masuk spa tu dia pakai aroma serai tu, then you feel like so relaxed like that. So that's why dia pakai gunakan serai tu. Yes. And Puan Azwani, saya nak share satu perkara. Boleh. Melalui kajian NHMS tu tadi juga, dia mengatakan 1.5 juta penduduk Malaysia mengalami depression. Kemurungan. Tambah-tambahan dengan PKP ni kan ramailah yang betul. Stres kat rumah. Kajian ni kan ada satu kajian lagi yang mengatakan kalau kita ambil at least satu hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan, dia boleh mengurangkan skala kemurungan tersebut. So it's like works wonder. If you eat only it can reduce your stress and the depression level. So kena ambil lagi lah banyak buah-buahan sayuran kan? Betul. Untuk kesihatan. Ya. Kita soalan dia tengok tak ada setakat ni. So mungkin rakan-rakan di Facebook boleh ada persoalan boleh turunkan di ruangan komen. Mungkin lepas ni kalau kita tak sempat nak ni, kita boleh balas kemudian lah. Kita akan jawab kemudian. Prof
Syarim, ada apa-apa pesanan ataupun tip ataupun apa-apalah yang berkaitan hari ini? Saya berharap agar penonton-penonton semua dapat mencuba resepi yang sangat simple, sangat mudah, dan sila ambil tingkatkan pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan, herba, dan tanamlah herba di sekeliling rumah anda. Semoga anda dapat menggunakannya di dalam masakan dan minuman anda untuk menyihatkan badan kita yang semasa ni lah, dan kita boleh meneruskan this practice towards throughout our life, using herba, because negara kita memang kaya dengan herba rempah ratus yang kita boleh amalkan di sepanjang kehidupan kita. Itu saja, sekian saja, terima kasih, dan kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah. Okey, Dr. Raihana, ada apa-apa tambahan tip ataupun saranan? Okay, saya just nak jelaskan macam yang di awal tadi, it's so-called detox juice ke detox, minuman detox kan? Detox, So, yes. dalam badan kita sendiri, kita dah ada sistem yang boleh detox apa yang kita makan. Which is kita punya hati dan juga kita punya buah pinggang. So apabila kita minum air pun, any drinks, air masak is the best, right? So, air kosong, dia boleh promote the detoxification. So it's not like dekat luar sana they claim, okay, this juice or this whatever diet will detox, will give you detox properties. Actually our liver itself dah memang powerful to detox apa yang kita makan lah. And then saranan saya, ambillah 5 sajian sehari, fruits and vegetables. You can divide in your serving size, morning, lunch and also dinner. Right? Apa lagi ya? Dan juga yes, macam apa yang Prof cakap, semua sayur-sayuran dan buah-buahan herba yang kalau kita tanam lagi baik daripada kita ambil produk yang telah diproses. Jadi adalah yang terbaik. Ya, Puan Azwani. Okey, kita dah di akhir rancangan Dapur Putra. So alhamdulillah mungkin banyak ilmu yang kita dapat daripada pakar pemakanan dan pakar pemakanan sihat. So saya harap mungkin rakan-rakan di luar sana boleh buat di rumah, sebabnya menggunakan bahan yang memang sedia ada dan simple dan hanya rebus sahaja, dan boleh minum yang disarankan. Okey, saya ingin memohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Okay, jumpa lagi di siri akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.